Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Wala hawla wala quwwata illa bika ya jalali wal ikram. Baik, pertama kali sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan perpulangnya dapat sama-sama kita berkumpullah pada malam ini sebagaimana biasa. Dan telah sempurna kita menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian bolehlah kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu. Bulan depan dah datang kan? Oh, sebulan lah. Sebab dah lama tak datang. Tapi bulan ni rasa ramai sikit lah. Bulan lepas bulan cuti kan? Okey, baik. Tak apa lah. Okey, baik. Jadi kita nak sambung bila kita yang lalu tanpa melengahkan masa lah ya. Pada yang ada buku lah. Tapi saya ingat masjid ni lah yang paling baik lah. Pasal buku saya tengok paling banyak. Setengah tu ada buku jugalah masjid surau bagi tapi tak berapa banyak. Lepas tu hilang pula tu. Ustaz pun hilang. Ini buku Ustaz pinjam orang satu surau lain. Ustaz tak tahu mana letak buku tu. Okey, baik. Kita masih di muka surat 3. Walaupun sudah setahun kita bersama. Kalau kita masih ingat lagi, peringkat awal dulu saya baca mukaddimah sebahagiannya. Saya baca mukaddimah dan saya sikit hurai lah, saya hurai sikit lah ya. Kemudian setelah mukaddimah saya masuk hadis yang pertama dan setelah sebulan demi sebulan saya dah hurai hadis yang pertama ini. Kita tak beranjak lah daripada muka surat 3 ini daripada awal tahun lah, itu dah sampai lah bulan lepas. Masih duduk di hadis yang nombor 1. Sebab tu tahun lepas saya pergi letak pergi tauliah. Saya bawa buku kecil ni. Sampai orang yang interview tu Ustaz tu tanya, Ustaz ada buku lain Ustaz? Buku ni nipis sangat. Dia tak tahu yang saya baca satu hadis setahun kan? Kalau boleh saya nak Ustaz bagi buku yang lebih bernilai ilmu lah. Dia kata gini tak apalah kan. Sebenarnya buku ni dia nipis dan dia sekadar asas. Dia tak ada huraian yang panjang lebar. Dan kadang-kadang tuan-tuan boleh baca dan tuan-tuan faham sendiri. Dan saya harap tuan-tuan buku ni tuan-tuan dah khatam. Tuan-tuan dah baca sendiri lah. Jangan tunggu baca dengan Ustaz. Sebab Ustaz tak baca sangat buku ni. Ustaz baca mula-mula, lepas tu gerbang-gerbang habis masuk. Baca mula-mula gerbang-gerbang habis masuk. Tengok mula buku 3 tak banyak lagi kan. Dan saya dah beritahu 7 bukan 3. Tak 3. Mana sampai 7? Ustaz baca hadis ni tak mana lagi. 7? 7 saya tak sampai lagi. Ganti saya. Siapa ganti saya? Tak, masih di hadis yang pertama. Cuma saya menghuraikanlah. Mungkin sebahagian daripada apa yang saya huraikan sudah dimuatkan dalam buku ini pada tajuk yang belakang. Cuma cara asasnya saya masih di hadis yang nombor 1. Saya tak ke mana pun. Cuma biasalah bila kita menghurai. Dan bila kita tengok hadis ini, walaupun dia hadis yang pendek, namun dia mempunyai 3 perkara yang perlu kita fahami dan kita hayati dan kita ketahui. Maka saya sebut satu-satu pada tuan-tuan. Pertama pasal iman. 3-4 bulan dulu saya hurai pasal iman saja. Dan kepentingan beriman pada Allah Ta'ala, kepentingan tauhid dan juga bahaya mensyirikkan Allah Ta'ala. Lama saya hurai benda 3-4 kuliah. Lama lah sebenarnya. Sebulan sekali je.
tapi kira lama lah, macam 3-4 bulan kan. Setahun kita bersama, saya ingat saya tak pernah miss lagi kot kan. Ada pernah saya ponting? Tak pernah ya. Kira lah daripada bulan 1 sampai bulan 12. Saya ingat 12 kuliah lah saya di sini. Bukan satu kuliah dalam sejam lebih sikit kan. Orang rasa macam lama, setahun dah Ustaz Hassan mengajar kat surau ni. Padahal baru 12 jam kan tuan. Kalau saya di universiti 12 jam tuan, saya baru 2 hari belajar. Satu hari 6 jam. Kalau silibus lama, satu hari 9 jam. Ambil 8.30 pagi sampai 6.30 petang. Rehat cuma 1 jam. Setengah jam, tengah hari, setengah jam lepas subuh. Tu je. 9 jam satu hari. Silibus baru Open University satu hari cuma 6 jam. Malam saya belajar 8.30 pagi sampai 3.30 petang. Rehat setengah jam tengah hari tu je. Kalau kita duduk sini 6 bulan dah tu 6 jam tu. Macam lama 6 bulan, padahal 6 jam je. Macam kita 12 bulan, kita 12 jam je kan. Cuma kita rasa lama lah, pada setahun. Kemudian saya urai pula pasal jihad. Jadi nombor 1 tu pasal iman. Saya berharap benar pada tuan-tuan supaya benar-benar memahami konsep iman. Dan kita jangan terlibat walau sedikit pun dengan syirik. Ini amat penting sekali lah. Dan saya dah pernah tegaskan pada tuan-tuan, Quran ada 30 juzuk, ada 114 surah. Ni saya seulang. Tidak ada kitab yang lain untuk kita melainkan Quran Al-Karim. Walaupun ini tidak fardu ain, tapi sekokoh kita tahulah ya. Quran tuan-tuan ada 30 juzuk, ada 114 surah, ada 6,200 ayat. Lebih tu khilaf, saya selalu sebut je tu. Ada kata 6,214, 6,215, 6,219, 6,666 Ustaz tu tak ada dalam ulumul Quran. Kita tak tahulah mana dia baca tu. Sebab tu apa yang diketekankan dalam televisyen ni, kalau bukan betul-betul daripada majlis ilmu, kita tak nak pegang sangat kan. 6,200 ayat. Pasal apa dia jadi khilaf? Pasal tak sama. Tuan-tuan buka mushaf, tuan-tuan tengok suratul Kahfi, kadang-kadang kita nak baca di mukaddimah atas tu dia tulis sebelah kanan nama surah, atau sebelah kiri dia tulis bilangan surah. Ayat ini mengandungi 115 ayat / 110 ayat. Apa makna itu? Maknanya ulama tak sepakat. Sebagian kata ini 110 ayat, sebagian kata 115 ayat. Bukan semua ulama sepakat yang ada waqaf itu 1 ayat. Kadang hanya ada 1 waqaf, tapi padanya ada 2 ayat. Macam kita baca Al-Fatihah, dalam mushaf cuma ada 7 waqaf kan, sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Tapi di sisi Al-Imam Malik rahimahullahu taala, siratal ladzina an'amta 'alaihim, bagi itu 1 waqaf. Tapi dalam mushaf tak ada. Nampak contoh lah, nak bagi contoh sikit ulumul Quran. Kemudian dia ada tuan-tuan 77,400 kalimah. Lebih tu dia khilaf. Puluh-puluh tu dia tak sepakat. Kemudian huruf tuan-tuan ada 320,000 huruf. Lebih pun tak sepakat. Kenapa saya habis itu qaul? Jadi muktafarkan dalam fatwa negara Islam Qaum Qatar dia kata 15, 320,015. Banyak Quran ni kan. Bagi kita rasa banyak lah. Apa awal-awal perintah dalam Quran? Tuan-tuan kata Iqra. Itu awal-awal perintah dari sudut ayat yang diturunkan. Perintah mula-mula waktu turun daripada langit ialah Iqra. Itulah awal-awal wahyu, bahkan awal-awal wahyu Quran. Sebab wahyu ni tuan-tuan ada 7 jenis yang Nabi terima. Salah satu ni ialah wahyu yang besar, Quran melalui Jibril alaihi salam. 6 lagi online. Wahyu yang pertama sebelum wahyu yang lain. Pasal mimpi Nabi pun wahyu juga. Mimpi Nabi bukan macam mimpi kita. Mimpi kita mimpi sungguh kan? Mimpi Nabi ni dia wahyu. Tapi itu bukan benda yang mula-mula Nabi terima sebagai wahyu yang official, yang rasmi. Walaupun Nabi daripada umur 25 tahun dia dah mimpi tuan. Mimpi. Tapi dia masih belum digazetkan sebagai wahyu. Bila Nabi terima wahyu pertama Iqra, barulah mimpi Nabi selepas itu dia jadi syariat.
Mimpi Nabi lihat orang diazab, mimpi Nabi lihat orang dalam syurga, mimpi Nabi sendiri melihat istana dalamnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, macam-macam lah. Dia jadi syariat tuan. Sekiranya didapati dia sahih. Itu memanglah perintah nombor satu. Perintah nombor satu dari sudut Quran, mushaf. Tuan tahu apa? Ya ayyuhallazina amanu ubudullah. Ya ayyuhan nas ubudullah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat berapa saya tak ingat, tapi surah Al-Baqarah muka surat yang ketiga tuan cari ada. Dan ayat Quran itu tuan, dia disusun mengikut perintah Nabi SAW. Quran ni diturun tuan-tuan beransur-ansur, dan dia turun tidak ikut urutan mushaf. Susunan mushaf ini dia tidak turun ikut wahyu yang diturunkan. Ada wahyu yang diturunkan kemudian, tapi diletak di hadapan. Bila turun satu-satu ayat bersesuaian dengan peristiwa yang berlaku, Nabi akan suruh sahabat letak ayat sekian ni dalam surah sekian, letak ayat surah sekian dalam surah sekian. Nampak? Ayat turun berdasarkan peristiwa, sebab pensyariatan diturun mengikut peristiwa yang berlaku. Tapi Quran tu disusun tidak mengikut peristiwa, tapi mengikut perintah Nabi SAW. Tak kala satu ayat itu turun, maka Nabi akan perintah sahabat, ayat ini letak kat sini, ayat ini letak kat sini. Dan susunan itu juga ulama kata adalah tauqif, adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi susunannya ambil dari Al-Fatihah, Al-Baqarah tu. Saya dah sebut dulu pada tuan-tuan, ada susunan dari sudut surah, ada susunan dari sudut ayat, ada susunan dari sudut kalimah, dan ada susunan dari sudut huruf. Saya dah sebutlah dan saya tak perlu ulang lagi. Kedudukan surah tu ulama tak sepakat. Ada kata ini ijtihad sahabat, letak Al-Fatihah dulu, letak Al-Baqarah dulu kan. Tapi sebahagian besar kata dia adalah wahyu. Nabi suruh susun lagu tu 114 surah tu, ambil Fatihah satu-satu tu, itu wahyu lah Nabi suruh. Baik, apa perintah pertama dalam Quran tuan-tuan? Ialah ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Awal-awal perintah dalam Quran dari sudut mushaf, bukan ayat yang diturunkan di Gua Hira, tidak, dari sudut mushaf. Ialah perintah kepada menyembah Allah. Itu perintah nombor satu. Ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai itu manusia, sembahlah Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu. Itulah awal-awal perintah dalam Quran tuan. Kemudian kita tanya balik, apakah awal-awal larangan dalam Quran? Kita jawab balik, awal-awal larangan dalam Quran ialah ayat yang sama. Tak kala Allah Ta'ala suruh sembah dia, Allah Ta'ala kata fala taj'alu lillahi andadan. Jangan kamu jadikan sesuatu pun syirik bagi Allah Ta'ala. Perintah menyembah Allah, larangan syirik ni adalah dalam komposisi iman. Ini yang paling penting sekali lah. Bahkan antara dosa yang paling besar tak lain dan tak bukan adalah dosa mensyirikkan Allah Ta'ala. Dan saya dah sebut dah dulu tuan-tuan, perumpamaan orang yang berzina dengan ibunya dan orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, pasti manusia akan melihat orang yang berzina dengan ibunya lebih jahat daripada orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Padahal di sisi Allah Ta'ala waktu lebih teruk lagi. Pasal Allah Ta'ala tak ampun. Ni Allah Ta'ala ampun. Tapi biasalah kita ni kadang-kadang iblis dia sentiasa nak twist. Dia nak pusingkan manusia daripada benda yang baik, kadang-kadang nampak tak berapa baik. Atau benda tak berapa baik, dia akan bagi nampak baik. Ataupun benda tu besar, kita nampak kecil. Berapa ramai orang kita tuan, bila sakit dia cari orang asli. Pasal apa? Nak minta air penawar, nak minta air pengasih, nak minta minyak pengasih. Itu semua syirik. Nampak? Waktu perlu ditekankan kepada kita umat Islam. Dan saya sebutlah pasal iman, saya tak nak panjang lagi lah, sebab saya nak give yang kedua. Kemudian sebut tuan pasal jihad. Ulama bahas jihad ni meluas, bahkan dalam mana-mana tafsir. Ambil daripada zaman salaf sampailah kepada khalaf. Tuan-tuan, ulama tak berlepas diri daripada menghuraikan jihad. Sebab ayat jihad ni banyak dalam Quran. Saya cuma hari itu huraikan hanya satu huraian daripada Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, 7 jenis jihad yang telah diketengahkan oleh beliau. Kemudian saya topak sikit pada ulama lain, Muhammad Al-Imam Ibn Qayyim dan juga yang seangkatan lain. Saya sebut tuan-tuan.
Tuan masih ingat lagi lah. Ni flashback ni. Ulang kaji ni. Pasal hujung tahun lah. Ni nak masuk tahun baru. Tahun baru kan. Jadi kita ulang kaji sikit. Kemudian yang ketiga, haji yang mabrur. Saya dah sebut juga. Kelebihan haji yang mabrur. Saya ceduk hari itu satu riwayat Muslim daripada Abi Hurairah. Nabi kata siapa yang pergi haji, laksanakan haji dengan baik, kemudian dia balik umpama bayi yang baru keluar daripada perut ibunya. Dan saya pun dah sebut tuan-tuan, macam mana kita nak tahu orang tu diterima amalan hajinya ataupun tidak. Bahkan bukan sekadar haji saja, amalan-amalan yang lain, buktinya ialah dia bila balik daripada sana lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Itulah bukti umpama di tengah qaulah Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam Al-Mukasyafah dan Al-Imam Abu Layth Samakhani dalam buku dia juga Al-Tabihul Wafini. Antaranya lah. Nampak? Pergi haji baik, pergi umrah baik. Dan saya dah sebutkan tuan-tuan beberapa perkara yang berkaitan dengannya. Dan saya percaya sebagian besar betul-betul dah pergi haji dah. Jadi saya kata sabarlah lah. Sebab ada sebagian daripada kita tuan-tuan, saya dah bagi contoh. Sebelum pergi haji, rajin juga datang masjid. Tapi bila pergi haji, balik tak nak langsung. Tak nak semayang berjemaah. Tak tahulah kok dia rasa semayang di sana pahala besar. Kan? Satu rakaat semayang di Masjid Nabawi. Macam mana? Saya lupa. Satu semayang di Masjid Nabawi umpama 1000 semayang. Di Masjidil Haram umpama 100,000 ke 10,000. Tak pun lupa juga. 100,000. Nampak? Jadi banyak kan. Dia pergi sana dia rajin semayang. Balik dia tak payah semayang. Nampak? Pahala ni tuan-tuan, saya tak ingatlah saya dah sebut pada tuan-tuan tu. Dia konsep syariat ni dia ada dua. Satu dipanggil sawabul mu'adalah. Satu lagi dipanggil sawabul ijza'. Tuan-tuan nak pahala haji dan pahala umrah, kadang-kadang kita duduk di majlis ilmu ni pun dapat. Umpama satu riwayat sahih yang Nabi sebut, dan riwayat Abi Dawud. Kan? Lepas subuh duduk di majlis ilmu ataupun berzikir sampai naik matahari, semayang sunat 2 rakaat, duha atau isyraq, tak kisahlah. Nabi kata dapat pahala haji dan umrah tamat sempurna. Ada tu sahih. Nak pahala haji umrah tuan-tuan lepas subuh tu jangan balik, tuan-tuan duduk zikir sini sampai duha. Tak lama, sejam setengah je. Tuan-tuan dapat pahala haji. Kalau hari-hari tuan-tuan buat 30 hari ada 30, sebulan ada 30 hari. Kalau tiap-tiap hari dah tuan-tuan buat, kalau lah, saya tak yakinlah kita boleh buat. Tuan-tuan dapat 30 pahala haji. Kalau macam tu saya tak payah pergi haji ya ustaz. Tu makna dia sawabu al-mu'adalah. Pahalanya sama, tapi dia tidak menggugurkan tuntutan kita yang lain. Dia sawabu al-mu'adalah, dia bukan sawabul ijza', kata ulama. Pahalanya sama, tapi dia tidak menggugurkan tuntutan kita yang lain-lain. Dah banyaklah contoh-contoh yang lain. Tuan-tuan baca 3 kali kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Baca surah penuh lah, jangan baca macam saya tu. Umpama baca satu Quran. Betul? Walaupun adalah sebagai ulama tak sokong pandangan itu, antara Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia kata tidak, tak apalah, itu pandangan dia. Kita ambil jumhur, kita baca 3 kali kul huwallah. Nabi kata umpama 1/3 Quran. Kalau 3 kali jadi full lah. Ulama kata dia dah sudut pahala baca Quran khatam. Kita baca 3 kali Quran, 3 kali Allah satu hari, kita dah khatam 1 kali. Saya tak payah baca Al-Baqarah, Al-Imran, baca apa, saya dah khatam Quran ustaz. Ustaz juga dia ajar saya pun. Itu dia panggil sawabul mu'adalah, bukan sawabul ijza'. Pahalanya sama, tapi dia tidak menggugurkan tuntutan-tuntutan yang lain. Nak faham? Banyak lagi lah saya nak bagi contoh. 1 hari 1 malam tak habis. Dah ada buku surah ni tak boleh lagi. Okey, baik. Jadi saya dah petik pada tuan-tuan perkara yang penting-penting lah. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan tak ingat, saya tak apalah. Tapi semoga kita fahami konsep dia tu. Macam tu lah. Kita jangan sekali jahil, bukan kata jahil tak apa, tak tahu sikit sebanyak tak apa tuan-tuan. Tapi jangan salah faham ataupun
menyeleweng daripada syariat yang sebenar tu kita tak nak. Tak tahu tak apa. Ataupun kurang sikitlah tahu tu tak apa lagi lah. Tapi jangan salah pengetahuan kita, jangan salah faham. Itu kita tak nak. Kalau tak tahu tu dipanggil jahil basit. Tu dalam usul. Jahil basit ni tak tahu rukun sembahyang ada berapa, saya tak tahu. Jadi jangan tak tahu tak asal sembahyang lagi. Kalau mau kata nak sembahyang kena tahu rukun sembahyang. Contoh lain lah ya. Saya tak tahu ustaz. Tak apa, itu panggil jahil basit. Bukan tak apalah, kita kata okey lagi lah. Maknanya satu lagi dia panggil jahil basit ni, dia panggil al-jahlu bil kulliyah. Dia tu memang tak tahu sungguh. Okey lagi lah, sebab hak lagu ni mudah nak betul. Kan? Dia tak tahu. Mana dia belajar, ataupun orang tegur, ataupun ustaz ajar, ataupun dia berkuliah, dia akan tahu. Okey, fine, selesai masalah. Hak jenis lagi satu ni masalah payah sikit ni. Dia panggil jahil murakkab. Ma'rifatul syai', dia kata ala khilaf ma huwa alaih. Ulama usul kata tahu sesuatu benda tapi tak macam dia, menyalahi dia. Dia kata semayang ada berapa rukun? Semayang ada 40 rukun ustaz. Salah tu apa pula salah. Jadi dia ingat dia tahu padahal dia tak tahu. Dia panggil menyalahi. Tahu tapi tidak dengan pengetahuan yang sebenar. Nampak? Itu kita tak nak. Ni lagi bahaya sebenarnya. Golongan yang sesat, golongan yang menyeleweng, dia duduk kat jahil murakkab tu lah. Kalau kita orang awam ni, dia panggil jahil basit dah. Ni orang jahil dia punya payah juga. Nampak? Baik. Dan manusia ni sebenarnya tak terlepas daripada kejahilan. Jangan ingat ustaz dulu cakap ni alim belakang tuan. Tak ada. Kan? Sebab perkataan jahil ni dia luas, dia punya makna. Kita tu faham jahil ni memang teruk. Jahil ni sebenarnya perkataan jahil ni orang Arab biasa tuan. Muawiyah bin Abi Sufyan dalam satu riwayat mengatakan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, engkau jahil sunnah. Biasa. Al-Imam apa nama? Badruddin Al-Aini dalam buku dia, syarahan hadis Ma'anil Asar, fiqh sahabat lah. Satu hari Hasan dia ambil wuduk tuan-tuan, dia masuk air dalam hidung. Dalam hidung dia panggil istinsyaq. Keluar istinsyaq. Dalam hidung lah. Dia masuk air dalam hidung. Dia masuk dengan tangan kanan. Masuk tangan kanan. Keluar. Muawiyah tengok. Ni kisah benar ni. Muawiyah pun kata kat dia, apa sebab kau? Muawiyah tak kata gitu. Bila Muawiyah tengok dia kata buat macam tu, Muawiyah pun kata ke dia. Muawiyah kata, jahil sunnah ya Hasan. Kamu ni jahil sunnah lah Hasan. Betul. Kata kau cucu Nabi tu. Tapi benda tu biasa. Jahil ni mana tak tahu. Bukan makna jahil. Kita faham jahil ni teruk sangat kan. Jahil ni dia suruh bahasanya, dia tak tahu. Jahil lah tu. Kita tak tahu satu benda, dia panggil jahil. Orang Arab kata. Jadi dia kata, kau ni tak tahulah Hasan. Kata jahil sunnah. Kamu ni jahil sunnah. Kamu tak tahu sunnah. Hasan menjawab, kaifa ajhal as-sunnah wa sunnah kharajat min buyutina. Macam mana kau boleh kata aku jahil sunnah? Sunnah keluar daripada rumah aku. Nabi duduk rumah aku lah. Aku duduk rumah Nabi. Aku merusak dengan Nabi. Macam mana kau kata aku tak tahu sunnah? Nampak? Sebab dia basuh hidung dengan tangan kanan. Muawiyah pun baca satu hadis saja. Muawiyah baca satu hadis, mata dia selupa lah, dia pendek je. Kita tak ingat, kamu tak baca lah. Muawiyah kata, yang baik dengan tangan kanan. Yang azab, yang kotor ni dengan tangan kiri. Asal pun diam. Nampak? Mana kata, hidung ni kan, tak hidung kan, tangan kiri lah. Lepas tu sebagai ulama kata sunnah dengan tangan kiri. Sebagai ulama kata tangan kanan pun tak ada masalah. Sebagai ulama kata masuk air ke hidung dengan tangan kanan, mengeluarkan dengan tangan kiri. Dan itu adalah antara yang terpilih dalam mazhab Syafi'i. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita diafdalkan mensekalikan antara homo dengan basuh hidung. Ambil air dengan satu kap, satu cedokan macam ni kan. Separuh buat homo, separuh masuk dalam hidung. Itu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Berapa ramai yang buat macam tu? Tak ada. Kita homo lain
hidung lain kan. Itu mazhab Ahmad. Tuan-tuan dah keluar dari mazhab Syafi'i. Tuan-tuan masuk mazhab Hanbali. Betul tuan-tuan kata tak nak campur mazhab. Tuan-tuan nak campur mazhab. Automatically. Kalau ikut mazhab Syafi'i, separuh air masuk mulut, separuh masuk ke hidung. Tuan muktamad lah. Paling terpilih dalam mazhab Syafi'i ditarjihkan oleh Imam Nawawi. Nawawi. Saya nak pergi Hasan dulu. Jadi apa saja ini tadi kan. Jadi faham lah ya. Okey, baik. Kemudian saya sebut pada tuan-tuan, apa benda lagi? Yang berkaitan dengannya lah. Dan ketiga-tiga amalan ni tuan-tuan, iman, jihad, haji yang mabrur dengan konsep syarat yang betul-betul lah. Yang telah saya huraikan itu, tuan terbaik, amat baik, amat disukai Allah Ta'ala berbanding dengan amalan yang lain, umpama timur dan barat. Mana kata besar lah fadilat dia ya. Dan saya pun dah ajar tuan-tuan cara macam mana nak dapat fadilat jihad. Itulah kita, sebenarnya jihad ni tak susah. Tuan-tuan duduk di majlis ilmu di jihad. Di sisi Al-Imam Ibn Qayyim tuan-tuan, dan di sisi jumhur ulama, jihad yang paling besar ialah jihadun nafs. Saya dah surai pada tuan-tuan kan. Qurtubi kata jihad yang paling besar jihadun nafs. Pasal dia ambil beberapa nas Nabi SAW, antaranya riwayat daripada Fudalah bin Ubaid dan lain-lain lah, termasuk Umar bin Abbasah dan sahabat yang lain. Nabi kata afdalul jihad jihadun nafs. Afdal jihadun nafs. Kata Imam Ibn Qayyim, jihadun nafs, pasal apa dia lebih baik daripada jihad yang lain? Sebab dia adalah permulaan dan persiapan kepada jihad-jihad yang lain. Macam mana kita nak berperang memerangi musuh kalau kita semayang tak boleh nak melangkah ke masjid pada rumah 2 jengkal? Kan? Padahal kita datang ke masjid semayang dan keadaan selesa, ada aircon. Tuan-tuan kalau pergi berperang, pergi Syria contoh kan, satu tuan pergi, tuan ingat duduk aircon lah, duduk tengah panas kan? Boleh kan? Walaupun adalah sebagian rakyat Malaysia yang pergi ke sana tuan. Baru-baru ni 2-3 hari lepas ada kes bom kan, bom berani mati, dia letupkan badan dia. Salah seorang dia katakan rakyat Malaysia, umur 31 tahun. Dia pergi 2 orang adik-beradik. Adik dia umur 20 lebih, dia umur 31 tahun. Adik dia dah mati dah tahun lepas. Bom kat badan juga. Bom kat badan, pergi bom mati. Dia 3-4 orang lah. Tapi puak-puak polis kerajaan pun mati juga. Yang ini beberapa orang mati polis. Polis Syria. Dia pun mati kat 3-4 orang. Lah bom tak kat badan sendiri. Belum nak orang tu nak kena, kita kena dulu lah kan. Mati. Mesti 2 orang. Kita kat dalam putera pun ada sebenarnya. Tapi tak apalah. Nak cerita begitu kan. Macam mana kita nak pergi, kadang kita nak mari masjid tuan-tuan, bawa kereta ke jalan kaki kan, senang sangat. Tapi kita tak boleh buat. Macam mana kita nak apa belum tentu lagi lah. Belum tentu lagi. Dia cakap itu kan. Sebab tu kata Imam Ibn Qayyim, jihad nafsu adalah jihad yang paling besar. Dan jihad nafsu yang paling besar ialah nombor 1 dikata mempelajari ilmu. Orang tak nampak kepentingan ilmu. Pasal apa tuan? Pasal Iblis tak bagi nampak benda tu. Sebab tu saya beritahu, tuan-tuan ada satu masjid atau satu surau di kawasan kita ni kan. Karya kita ni ada 1000 orang. Dan di kalangan 1000 orang tu, hanya berapa kerat sahaja yang Allah Ta'ala pilih untuk nak menjejakkan kaki mari ke masjid. Ini semua yang ada kat sini je karya kita ni. Banyak ni je dah. Ramai lagi kan. Tapi kita je yang mari. Daripada ramai-ramai yang ada ni, bermacam-macam orang, warna kulit, perangai macam-macam Islam aku. Orang Islam tak ada cerita kan. Allah Ta'ala pilih sebagian kecil daripadanya untuk mendatangi rumah-rumahnya. Kita pergi haji, pergi umrah, kita jangan ingat Allah Ta'ala berada di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ataupun kerana Nabi ada di situ. No tuan-tuan. Nabi kata, siapa yang berselawat pada aku, Allah Ta'ala akan sampaikan salamnya pada aku, dikembalikan roh pada aku dan aku akan jawab salam. Sebab tu orang pergi haji tuan-tuan tak payah fikir salam. Orang yang pergi memang disunatkan salam ikut satu qaul, pertama qaul daripada Imam Mazhab Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tapi kita tak ikut salam. Tak wujud benda tu, tak ikut salam. Tuan-tuan selawat tuan-tuan, Nabi tahu tuan-tuan selawat.
Tak ada seorang berselawat pada aku, Nabi kata malaikat aku akan jawab salam. Allah Ta'ala akan mengembalikan roh pada aku untuk menjawab salam. Hadis sahih. Macam mana Nabi dikembalikan roh? Tak tanya. Itu yang disebut oleh Nabi. Nak cerita Nabi tahu. Kita selawat Nabi tahu. Dan esok-esok pun Nabi tahu tu tuan. Kita ni umat dia dalam seramai-ramai manusia. Sebab kita ada tanda. Itu sebut lain kali lah. Dah sebut belakang. Nak cerita begitu. Selawat pada Nabi. Kan? Hari ni kita berapa kali selawat kat Nabi? Sekali-sekala Ustaz, jangan. Kita kena banyak selawat. Nak selawat tak payah pergi ke Bukit Jalil, selawat perdana. Selawat time tu je. Lepas tu dah tak selawat dah. Tak perlu. Setiap Abu Ayyub Al-Ansari tuan-tuan, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, kam ad'u laka, berapa aku nak selawat kau? Boleh tak kalau aku nak selawat kau 1/3 daripada doa aku, daripada amalan aku? Nabi kata okey. Masyid tak, berapa kau nak buat? Aku rasa nak buat banyak lagi ya Rasulullah. 2/3 daripada amalan zikirku aku nak selawat padamu. Nabi kata bagus, Masyid tak. Tak puas hati. Aku nak selawat, semua zikir aku selawat pada kau ya Rasulullah. Semua. Nabi kata izan kafakallahu ma ahammaka fi amri dunyaka wa akhiratika. Oleh demikian ya Aba Ayyub, Allah Ta'ala akan mencukupkan urusan duniamu dan akhirat. Selawat Nabi tuan. Saya kawan-kawan nak pergi haji, nak pergi umrah ke Maulud. Jadi kisah Nabi saya diam. Saya tak ada. Kawan baik saya pergi umrah tu, saya tak ada kisah Nabi pun pergi haji. Benda tu tak perlu. Orang pergi memang diharuskan lah, atau sebagian kata disunatkan lah. Kita bagi salam atas perbuatan, atas beberapa asar yang ada. Tapi kita tak payah selawat. Ada peluang kita pergi, kita bagi salam sendiri. Nampak? Sebab kita lebih berpegang kepada nas yang diriwayatkan, berbanding daripada perbuatan setengah orang yang tidak ada asal dan usul. Itu kena faham. Sebab itu kita kena beramal dengan ilmu. Ilmu ni untuk guru kita. Kita jangan amal ikut orang, amal ikut ilmu. Saya dah sebut dulu kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu imamul amal. Ilmu ni adalah imam kepada amal. Imam kita sebenarnya ilmu. Baik. Tahu lagi. Tadi kan. Lepas tu ramai ni karya kita ni, mari seceput je ni. Saya rasa mungkinlah tuan-tuan mewakili 1/2 daripada karya ini. Kurang lagi Ustaz. 1/3, 1/4. Saya rasa paling ramai pun 1/10. Dan saya rasa lebih lagi. Mungkin 1/20, mungkin 1/30 tuan-tuan. Pak sah, 5 sah semayang tadi. Contoh. Kemudian daripada yang datang tu pula tuan, hanya sebahagian kecil daripadanya yang boleh duduk di majlis ini. Kalau tak ada pilih lagi, tapis lagi tu. Kita minum kopi ya. Kan? Tapis lagi tu. Saya mengajar daripada tahun 2009. Saya perhati tuan-tuan, di mana di masjid dan surau mana mereka adalah 1-2 pengecualian. Kalau ada 4 sah orang semayang, yang duduk, yang akhirnya akan duduk di majlis ilmu ni, kalau 3 tahun lah saya mengajar, hanya 1/3 atau 1/4 daripada. Nak ambil 1/2 pun payah. Tuan-tuan semayang 4 sah, nak ambil 2 sah pun payah. Biasa 1 sah yang tinggal. Dia tadi semayang 4 sah kan, contoh. Kalau kita kira balik 1 sah yang tinggal. Itu beratur balik tengok berapa ramai. Nak di mana yang semayang tadi. Tapi ada jugalah setengah macam tu. Adalah 1-2 tempat yang memuaskan hati lah. Kan? Kalau semayang 5 sah tu 4 sah ada. 1 sah dia balik. Ada kat satu surau Jumaat di Ceras. Surau Al-Mustaqim. Cepat saya mengaji. Adalah tapi tak ada. Nampak Allah tak nak pilih kan. Baik. Habis batu. Mukadimah dah setengah jam. Mukadimah apa ni? Okey, baik. Kemudian jadi habis batu lah. Jadi kita dah faham konsep iman, konsep jihad, konsep haji. Setakat kita belajarlah insya-Allah taala. Dan saya akan sebutlah di masa ke semasa insya-Allah taala. Baik. Malam ni kita nak pergi pada hadis yang kedua insya-Allah taala. Kita ambil lah sikit lah sebahagian daripadanya untuk kita. Hadis ni pun sama lah, cuma dia ulangan lah kepada hadis yang nombor 1 tadi. Adalah sikit beza. Hadis ni tuan-tuan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu.
Dia ni seorang budak pada zaman Nabi yang telah khadam pada Nabi selama 10 tahun ketika Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Anas bin Malik. Salah seorang yang juga antara yang terbanyak memberikan hadis Nabi SAW dan antara yang disebut sebagai akabirus sahabat, sahabat yang besar walaupun dia budak. Baik. Sama juga perihalnya su'ilan Nabi. Ni matan ni dah potong dah ni. Dia depan tu ada lagi. Su'ilan Nabi SAW. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma afdalul a'mali, apakah amalan yang paling afdal? Setengah riwayat, ma ahabbul a'mali ilallah, manakah amalan yang paling disukai Allah Ta'ala? Nabi pun jawab. Pertama, Nabi kata afdalul a'mal, Nabi kata as-salatu liwaqtiha. Ataupun setengah riwayat as-salatu ala waqtiha, sama lah. Semayang di awal waktunya. Nabi jawab lagi, wa birrul walidain. Ada riwayat Nabi ditanya, summa maza? Lepas tu apa ya Rasulullah? Nabi jawab, birrul walidain. Dalam ni tak ada lah. Ini riwayat yang asal dia ada. Summa maza ya Rasulullah. Semula apa lagi? Nabi kata birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa. Summa maza ya Rasulullah. Apa dia lagi ya Rasulullah? Nabi berkata al-jihad fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Baik. Keterangan. Menurut hadis yang pertama, amalan yang paling utama ialah beriman kepada Allah Ta'ala. Bacalah mata kita sikit. Iman ada dasar dalam Islam, yang kita tahu. Sebelum ada iman, amalan seseorang tidak ada gunanya dan sia-sia. Betul ya? Iman ni tuan-tuan, ibarat pokok tu akar dia. Daraballahu masalan kalimatan tayyibatan. Allah Ta'ala kata kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun far'uha fis sama. Allah Ta'ala kata perkataan yang baik, umpama sebuah pokok yang mana akar dia kuat, manakala hujungnya pula menghala ke langit. Mana dasar lah. Dia panggil apa? Induk yang paling asas, yang paling dasar lah. Amalan tanpa iman dia sia-sia. Orang kalau tak ada iman tuan, macam selain peluang Islam lah, walau suruh banyak kebaikan dia buat, dia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Melainkan kalau Allah Ta'ala tutup kehidupannya dengan iman juga. Setengah daripada orang yang bukan Islam ni Allah Ta'ala pilih, walaupun dia hidup dalam bukan Islam, tapi dengan sebab kebaikan yang dia buat, akhirnya Allah Ta'ala akan tutupkan dia dengan tutupan yang baik. Boleh tak? Sebab tu sebahagian daripada ulama kita, umpama Al-Imam Nawawi, dia larang kita mencela orang kafir. Bahkan dia larang kita memanggil orang kafir, dia kata ya kafir, tak boleh. Wahai orang kafir. Melainkan kafir yang harbi lah. Kafir zimmi, kafir-kafir yang apa dia panggil? Melainkan kafir harbi. Kafir yang memerangi Islam, tu musuh Islam lah. Ni kafir-kafir biasa. Kita tak boleh merendah dengan kekafiran. Ajak dia pada agama boleh, tapi nak kata kau apa kafir makan babi dah guna tu, tak boleh. Islam lah. Pasal apa? Pasal dia mengambil istimbat daripada beberapa peristiwa. Umpamanya Nabi SAW dalam satu ketika Nabi melaknat beberapa orang dalam semayang. Akhirnya Allah Ta'ala tegur, kerana dalam seorang yang Nabi laknat itu, dia masuk Islam. Nama dia ialah siapa nama? Dan perang Badar. Dia perang Badar dia buat musyrikin, tapi akhir sampai itu dia masuk Islam. Abu Sufyan tak silap. Tetap nak punya mata. Baik. Lagi dia kata lagi, orang yang berperang membela agama Allah Ta'ala sangat besar pahalanya, dan kalau terbunuh mati syahid dan dijamin masuk syurga. Kita tak pergi berperang tuan. Kita cuma boleh, orang kata apa, berjihad dengan cara yang kita mampu. Walaupun begitu, saya pun dah ajar tuan-tuan, kena doa pada Allah Ta'ala, Allahumma ja'alni syahidan fi sabilik. Ya Allah Ta'ala, ataupun Allahumma inni as'aluka syahadah, aku
Aku minta syahid ya Allah. Kita ni sunat minta syahid. Orang yang tak pernah minta syahid dengan Allah Ta'ala, dia miss banyak. Pasal Nabi sebut dalam hadis sahih, Nabi kata man talaba syahadah, Nabi kata fi sabilillah ballaghallahu zalikal maqam. Siapa-siapa yang minta syahid daripada Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan sampaikan dia kepada maqam syahid. Mesti. Nampak? Nah, ya Allah jadikan aku syahid. Kalau tak nak minta syahid yang mati, tak mau perang. Bukan perang saja, syahid ni dia banyak. Nabi kata syuhada ummati sab'ah. Syahid umat aku ni banyak, ada 7. Tak kisahlah Allah Ta'ala bagi syahid yang mana satu. Tapi kalau kita nak syahid fisabilillah, walaupun kita mati di atas 3, tidur kita, tapi kita dapat fadilah. Dan satu lagi kita kena sentiasa juga, ialah mendoakan orang yang berjihad. Mujahidin lah. Ini doa kat IC boleh ustaz. Dia tak ada kena dengan IC apa benda. Ini doa untuk orang yang memperjuangkan agama, mujahidin. Tak kira di mana. Sebab sabit dari riwayat sahih Bukhari atau Muslim. Saya dah sebut dulu pada tuan. Daripada siapa? Nabi kata siapa-siapa yang berdoa kepada orang yang berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Macam mana hadis tu? Siapa-siapa yang mendoakan ahli keluarganya yang pergi jihad, sesungguhnya dia telah berjihad. Manda'a, Nabi kata manda'a li ahlihi fi sabilillah, Nabi kata faqad ghaza. Siapa-siapa yang doa bagi ahli keluarganya yang keluar pergi kepada jalan Allah, sesungguhnya dia juga telah berjihad. Kita tak berjihad, tapi kita doa untuk orang yang pergi berjihad. Lagi pula memang kita digalakkan doa untuk orang lain. Setiap kali kita doa untuk orang lain, ada malaikat yang turut sama berdoa. Walaka bimislin, walaka bimislin. Hadis sahih Bukhari atau Muslim dari Abi Hurairah. Kita doa saja untuk orang lain, Allah Ta'ala akan kata, malaikat akan kata, Allah Ta'ala dilantik satu malaikat yang akan mengaminkan doa orang yang doa untuk orang lain. Dia akan kata walaka bimislin, walaka bimislin. Kamu akan dapat benda yang sama, kamu akan dapat benda yang sama. Kita doa untuk kawan, tengok kawan tu meniaga susahnya, nampak dia meniaga, nampak Allah, kalau ada rezeki dia, bagilah dia maju sikit. Tiba-tiba dia maju tuan pun akan dapat benda yang sama, walaupun tuan tak maju macam dia. Kita doa untuk orang lain, kalau dia dapat, Allah Ta'ala akan bagi kita sama sebenarnya. Jadi samalah dalam konteks ini, kita tak pergi berperang, kita doa untuk orang yang pergi berperang. Kalau dia syahid, kita pun akan dapat pahala yang sama. Sebab tu ulama kita ni, dia suruh kita banyakkan ibadah ni muta'adiyah. Jangan ibadah qasirah, apa beza? Ibadah qasirah ni kita buat, kita dapat. Kita buat, kita dapat. Ibadah muta'adiyah ni ialah orang lain buat, kita dapat. Dengan jalan tadilah, berdoa untuk mereka, mengajar mereka, mengajak mereka, menegur mereka, menasihati mereka. Macam tu lah. Orang tu tak pernah pergi masjid, kita ajak dia pergi masjid. Satu hari dia datang masjid. Setiap kali dia datang masjid, tuan akan dapat pahala sama. Orang tu tak reti, kita ajar dia. Dia boleh buat. Setiap kali dia buat, kita dapat pahala sama. Orang tu tak reti semayang, kita ajar dia lah. Sama. Orang yang mengajar orang lain, mengajak orang lain, menegur orang lain, menasihat orang lain, dia akan dapat pahala sama dengan orang tu. Nampak? Macam adalah satu golongan tu kutuk Aisyah, kan? Kutuk Abu Bakar, kutuk Umar. Faham sendirilah buat mana. Kan? Kau kutuk Aisyah macam mana pun, sebahagian besar daripada amalan umat Islam berada dalam timbangannya. Pasal apa? Pasal sebahagian besar daripada hadis-hadis yang ada dalam buku-buku Islam, semuanya sebagainya diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi kata man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Badri. Siapa yang membawa seseorang itu ke arah kebaikan, luar mana dia? Mengajar, menegur, menasihati, tak kisah. Nabi kata dia dapat pahala sama umpama orang yang melakukannya. Yang riwayat lain, ni saya ambil riwayat pendek, dia ada panjang lagi. Tidak dikurangi walau sedikit pun. Tidak dikurangi walau sedikit. Nampak? Kau kutuk Aisyah. Bila semua Aisyah la'natullah alaiha, kau kata macam mana ke dia pun. Tapi sebagian hadis ni datang daripada dia. Amalan kita berada dalam timbangan. Mesti. Nampak? Sebab dia yang bawa agama pada kita. Nampak? Contoh dia itulah. Baca lagi. Kemudian amalan yang paling afdal dan paling besar pahalanya ialah mengerjakan haji. Kita dah sebutlah.
Tetapi kalau tercapai haji yang mabrur, bukan Marlboro mabrur. Marlboro lain, itu opok, jangan mau opok. Ini mabrur, sebut betul. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Ini hadis sahih daripada Abi Hurairah. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Tapi bukti dia dapat syurga ialah bila kembali dia tidak mengulangi lagi kesalahan dan kejahatannya, dia akan kekal dengan amalan ahli syurga. Dalam hadis lain dikatakan, sesiapa yang mengerjakan haji sedangkan dia tidak fasik, ini tak apalah, itu hadis Abu Hurairah yang saya dah huraikan. Dia balik umpama dilahirkan oleh ibunya tadi awal saya dah sebut. Baik. Dalam hadis kedua tadi dikatakan bahawa amalan paling utama adalah solat pada waktunya. Kembali ke hadis nombor 2 tu lah. Nabi ditanya lagi manakah amalan yang paling afdal? Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Solat mengikut waktunya. Semayang mengikut waktunya. Nampak? Dan waktu semayang ini ditentukan oleh syarak. Bukan pandai-pandai kita menentukan waktu semayang kita sendiri. Dia ditentukan oleh syarak lah. Bila sebut syarak, Quran dan hadis Nabi SAW. Itulah makna itu. Ini salat tekanan alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Ta'ala kata sesungguhnya solat itu difardukan ke atas mukmin, yang mana kefarduan ini punya waktu-waktu dia yang tersendiri. Nampak? Tahu waktu semayang? 5 kali semayang 5 waktu lah. Yang kata 5 semayang 10 waktu, salah. 5 semayang ada 5 waktu lah. Semayang pertama zuhur. Apa waktu zuhur? Sebagai ulama dia memulakan subuh sebagai permulaan hari, tak apalah kita ambil zuhur. Apa makna apa waktu zuhur? Zuhur 1:10 lah Ustaz, itu jam, dah ada takwim. Ni suruh fik. Jadi kita tahu zuhur. Zuhur ni ialah gelincir matahari. Matahari tegak di atas kepala. Kan? Tegak atas kepala. Pukul berapa tak kisah, saya pun tak pernah cek. Tegak atas kepala tu dipanggil irtifam syams. Irtifam betul-betul atas kepala. Dia gelincir sikit je tuan. Tuan-tuan macam mana nak tahu dia tegak atas kepala? Tuan-tuan pacak zaman dulu tak ada jam pun, Allah alam lah. Tapi nak tahu waktu semaya dia pakai tiang, pakai tongkat, pakai kayu. Tuan-tuan pacak kayu, tak ada bayang kayu itu. Tak ada bayang walau sedikit pun. Pasal apa nak ada bayang? Matahari tak tegak atas. Tak dapat ada bayang. Itu dipanggil irtifam syams. Matahari tengok-tengok. Itu dekat nak zuhur tu. Waktu tu tuan-tuan tak boleh semayang apa. Nak semayang duha dah tak boleh. Tuan-tuan semayang duha kan, daripada awal pagi tu lebih kurang setengah jam atau 40 minit selama matahari naik, tuan-tuan boleh semayang duha sampai zawal. Kalau tuan-tuan semayang duha, kita dalam mazhab Syafi'i duha ni semayang sunat muakkad. Tapi dalam mazhab lain dia tidak sunat muakkad. Kita mazhab Syafi'i semayang duha ni sunat muakkad lah. Tak apa-apa riwayat. Ulama beza pandangan lah. Sebagai kata sunat setiap hari, sebagai kata sunat 2 hari sekali, sebagai kata sunat sekali-sekala. Bahkan ada ulama yang kata tak sunat pun, kerana dia perbahasan nafs, tak ada salah itu. Jadi kita ambil mazhab kita, dia sunat lah, sunat yang muakkad. Tuan-tuan boleh semayang masa yang panjang, daripada pukul berapa? 7.40, 7.30 macam tu lah. 7.40, 7.30 itu baru. Itu kan tu lah. 7.45 kan. Kemudian sebab saya tak tahu sangat pagi tu, sebab saya tak semayang duha pagi, saya semayang duha lewat. Saya kadang mencecah sampai 12 tengah hari, dekat 11 tengah. Baik. Terus semayang sampai tengah hari. Tuan-tuan boleh semayang sampai hampir sampai zawal, sampai irtifak, sampai tengah hari tak kepala tu. Bila dah waktu itu dah tak boleh dah. Nganga matahari tengah kepala tu dah tak boleh semayang. Itu tuan-tuan dah semayang. Kemudian gelincir sikit. Nampak? Gelincir sikit, ada bayar sikit lah. Itu dah masuk waktu zuhur. Dan waktunya amat panjang. Ini patut tuan-tuan belajar dalam fiqh ni. Tidak mahu penuntut tu kan. Tapi dah apalah. Curi sikit fiqh masuk. Sebab saya bidang fiqh kan. Saya ajar tafsir pun, saya ajar apa-apa hadis, saya mesti nak masuk fiqh sikit. Pasal fiqh ni amalan kita harian.
Ni cara versi yang paling mudah tuan-tuan nak ingat lah. Lepas tu ibu kata tak perlu hafal, dia ingat dulu. Matahari tegak atas kepala tuan-tuan, ada bayang sikit je, gelincir sikit. Bila dia gelincir sikit, orang kata gelincir, kita kata gelincir lah. Gelincir ni makna matahari tu bergerak sikit. Sampai pacak tiang ada bayang. Itu waktu zuhur. Memanjang sampai kepada waktu asar. Dan ulama tuan-tuan dia bagi waktu ni pada 5. Dalam mazhab Syafi'i ni ada 5 waktu. Tapi adalah sebagai ulama kata 2. Saya ambil yang paling banyak 5. Satu waktu yang afdal, waktu yang fadil, waktu yang afdal ialah waktu di awal lah. Masuk je waktu, gelincirnya matahari, terus azan dan semayang dalam ruang waktu yang disediakan. Itu paling afdal. Ini Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Mana di atas waktunya, mana yang tu waktu yang afdal. Nampak? Masuk waktu azan, semayang sunat, iqamah dan semayang. Itu waktu, jangka waktu itu waktu yang paling afdal. Kemudian tuan-tuan, kalau tak semayang waktu itu pun tak apa. Allah Ta'ala ni dia dah buat waktu panjang kan. Tapi janganlah selalu lewat. Sekala tak apalah, macam mana dah. Tapi kalau boleh awal lah. Ada satu hadis lah, tapi dia lah Nabi kata awal apa nama, solat di awal waktu rahmatullah. Sebab semayang di awal waktu rahmat Allah. Semayang di tengah waktu rahmatullah. Lepas rahmatullah redha Allah. Semayang di akhir waktu afullah, keampunan Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, direkod oleh Imam Abdul Hasan Al-Yamani, ulama terawal dalam fiqh perbandingan 4 mazhab tahun 500 Hijriah, lepas pada zaman Imam Ghazali. Dia kata Imam Syafi'i kata pasal apa? Nabi kata afullah, pasal di awal hujung waktu ni dia waktu bahaya, tidak silap boleh terlepas waktu. Jadi masih boleh semayang. Sebab tu ulama letak 5 waktu. Mula waktu afdal. Lepas waktu afdal, dia panggil waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ni waktu harus. Pergi panjang. Sampailah dekat-dekat nak habis. Dekat nak habis tu dia panggil waktu jawaz. Waktu jawaz ni lah. Ada sebagian ulama dia pecahkan lagi. Ada makruh, ada haram. Waktu jawaz dia berhenti lebih kurang dekat-dekat nak masuk waktu yang baru. Itu makruh. Nanti sebut. Nanti saya lupa yang ni pula. Kan? Contoh asal 4.30. Contohlah. Waktu jawaz sampai ataupun waktu harus tadi dia berhenti sampai 4.25. Lagi 5 minit tu makruh. Pasal apa? Kita dah ngam-ngam pak semayang tu akan keluar. Itu dah makruh. Tapi lagi 2 minit nak asar, itu dah waktu haram. Pasal apa? Pasal waktu tu kita dah nak melepasi waktunya. Namun begitu, sebagai ulama kata Allah Ta'ala masih terima. Sebab Nabi pun kata man adraka rak'atan qabla siapa-siapa yang semayang 1 rakaat. Tuan-tuan nak semayang zuhur 4.30 zuhur, sekarang ni 4.27, ada 2 minit lagi kan. Alamak, takkan semayang 4 rakaat 2 minit. Korang 4 rakaat 4 minit. Jadi bila tuan-tuan tengah semayang, dah masuk waktu asar, tuan-tuan jangan hentikan semayang, teruskan. Sebab semayang tak perlu dihentikan. Walaupun dah habis waktu pun, macam qada luar waktu, tak ada masalah. Cuma sekira-kira semayang yang ulama kata tidak berdosa ialah 1 rakaat sebelum masuk waktu yang baru. Walaupun waktu tu dah kira waktu haram, 2 minit nak masuk asar, tuan tak semayang zuhur lagi, tuan tak semayang juga. Tengah-tengah tuan semayang, tuan dah masuk rakaat kedua, tuan dah tak berdosa insya-Allah Ta'ala. Sebab Nabi kata man adraka rak'atan qabla tulu'i syams faqad adraka subuh. Siapa-siapa semayang subuh 1 rakaat sebelum naik matahari, Nabi kata dia dah dapat semayang subuh. Itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Siapa-siapa yang semayang, Nabi kata asar 1 rakaat sebelum habisnya waktu asar, tenggelam matahari, dia telah mendapat solat. Mana kata sekurang-kurang solat untuk kita dapat tak berdosa ialah 1 rakaat. Tapi adalah ulama macam dia letak syarat lah. Orang biasa kita tak boleh orang letak syarat kan. Antaranya ialah orang yang baru masuk Islam, antaranya ialah orang yang baru habis haid, nak mandi tak dan. Begitu kita tak ada apa masalah, banyak lawan. Antaranya orang yang orang yang tak akil balik, tiba-tiba akil balik dekat-dekat nak masuk waktu lain kan. Dia akil balik pukul 4.27, asal 4.30, dia wajib semayang tau.
Tapi tak apalah, ni orang yang diberi kelonggaran untuk melewatkan semayang. Tapi orang biasa macam kita tak dibenarkanlah melewatkan semayang sampai pada waktu haram. Walaupun Nabi kata masih diterima walaupun 1 rakaat. Takut masuk dalam fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Walaupun ada semua ulama kata ni untuk tinggal solat, tapi ada juga ulama kata ni untuk melengah-lengahkan solat. Nampak? Contoh dia itu. Tu zuhur, waktu zuhur. Kalau asar? Asar macam mana nak kira? Habisnya waktu zuhur, masuknya waktu asar. Macam mana nak kira tiang tadi? Tiang tu sama panjang. Tongkat yang kita pacak tu, bayang dia tu, ada sikit bayang dah zuhur. Kemudian dia panjang sampai tongkat tu sama panjang dengan tongkat. Bayang dia tu sama panjang dengan tongkat. Itulah zuhur habis. Bila tongkat tu dah lebih sikit daripada panjang dia tu, masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Sampai tenggelam matahari. Sampai tenggelam matahari. Nampak? Tenggelam matahari waktu maghrib. Sampai bila? Bila waktu maghrib, dia ada merah kat langit tu kan, dia punya syafaqul ahmar, ada merah-merah kat langit tu kan. Masuk biasanya bila matahari tenggelam, ufuk barat dia akan langit kemerah-merahan. Tu dah maghrib tu. Tenggelam di matahari, maghrib masuk. Tapi merah kat langit tu ada lagi. Tu dia panggil syafaq, merah. Lama-lama dia hilang merah tu tuan-tuan. Kalau tengok di ufuk barat, tak ada dah merah tu, ada isyak tu. Isyak tu. Kemudian isyak ni sampai kepada dia panggil fajar shadiq. Fajar shadiq ni ialah tengok di matahari naik ada cahaya kuning-kuning. Itu dia panggil fajar shadiq lah. Matahari tak timbul lagi, tapi dah ada cahaya. Dia panggil du muntashir bil ufuk. Ada cahaya di ufuk. Cahaya kekuning-kuningan macam itulah, dah ada cahaya. Itu dah subuh tu. Nampak isyak boleh semayang sampai waktu itu. Tapi ada juga lah ulama kata waktu isyak berakhir bila masuk 1/3 malam. Ada juga qaul kata macam tu. Tapi kita ambil yang mazhab Syafi'i lah khusus. Habis kan? Jadi waktu semayang situ je. Bagi kita ni pasal kita ada masjid, ada azan, ada takwim, ada jam. Jadi kita boleh agak-agak. Kita tak tahu saya pun tak tahu isyak sampai apa secara tepat. Tapi kita dah boleh agak pasal kita ada jam, tu bukan tak ada jam. Susah juga kan? Bagi kita ni lebih tengok jam, tengok takwim, benda dah tersedia banyak kan. Itu dia waktu-waktu semayang. Waktu-waktu semayang. Dan semayang ni tuan-tuan ada kewajipan, dan dia bukan sekadar kewajipan, malah dia ibadah yang paling afdal. Ulama sepakat seluruhnya amalan badan, amalan Islam yang paling afdal ialah semayang. Dan awal-awal amalan yang Allah Ta'ala akan hitung di akhirat nanti ialah semayang. Ini banyaklah hadis. Ada umpama hadis daripada Abu Hurairah, Abdullah bin Qurrah. Kata Nabi, awalu ma ini beruntuklah. Awalu ma yuhasabu 'alal 'abdi, Nabi kata salatuhu. Awal-awal amalan yang Allah Ta'ala akan hitung ke atas seseorang hamba ialah sembahyang. Sembahyang. Idza salahat salahal amalu kullu. Setengah riwayat idza salahat salaha sa'ir amali. Bila baik semayangnya, baiklah amalan dia yang lain-lain. Pasal apa jadi macam tu? Sebab semayang ni tuan-tuan, dia menghapuskan dosa. Selagi mana tidak dosa yang besar-besar, terutama yang 7 tu lah. Dia punya kabair as-sab'ah, 7 dosa besar. Membunuh, syirik, membunuh, zina, makan riba, boleh 7 tu kan. Dia menghapuskan. Batu satu hari tuan-tuan, Nabi duduk kat bawah pokok kata sama Al-Farisi. Nabi goyang-goyangkan pokok tu. Masa tu musim gugur kan, gugur daun. Nabi pun kata, Nabi kata apa? Nabi kata ma min muslim yatawadda fa yuhsinul wudu ila tahafat anhu zunubuhu kama tahafat anhu hadzal warq an hadhihi syajarah. Nabi kata tidak berwuduk seseorang muslim, kemudian dia semayang,
malaikat akan gugur daripada badannya dosa-dosa macam gugurnya daun-daun ini. Nampak? Kita ambil wuduk tuan, gugur dosa tu. Ambil wuduk tu pun dah gugur dosa kita yang kita buat. Kita ni setiap hari banyak dosa. Tak cerita lah kan. Gugur tuan-tuan. Sebab tu air mustakmal ni di sisi setengah ulama umpama Al-Imam Abu Hanifah dia kata air mustakmal air najis. Pasal apa? Pasal air dosa. Dia kata ma'uzunu. Tapi kita kata ma'uzunu dia panggil majazi. Ini bukan air tu menyucikan dosa. Dosa dia bukan benda yang kita nampak, benda-benda maknawi kan. Dia tidak menjejaskan air tu dia sudut kenajisan. Bahkan ada seorang sahabat nama Jabir, dia pengsan. Nabi ambil air wuduk Nabi yang dia dah wuduk tu Nabi simbah kat muka tu. Jadi kita kata macam mana air tu jadi najis. Ini pandangan dia. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Nampak? Jadi nak cerita macam tadi lupa lah saya tu. Ada tengah tu ada. Jadi gugur kan. Jadi dosa gugur. Pasal apa Nabi kata bila baik semayangnya akan baiklah amalannya yang lain-lain. Sebab semayang ni tuan-tuan dia menghapuskan dosa. Bahawa Allah Ta'ala sebut dalam Quran jelas. Allah Ta'ala kata apa nama? Allah Ta'ala kata mana ni tak? Tarafain nahar wa faminal lail tu. Ada kata macam Allah Ta'ala kata aqimis solat tarafain nahar wa zulafan minal lail. Allah Ta'ala kata lakukanlah sembahyang setiap siang dan malam. Ini 5 waktu tu lah. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan ini, terutama solat lah, sebab Allah Ta'ala sebut solat dulu, dia boleh menggugurkan atau menghapuskan kejahatan. Nampak? Jadi kita bila kita sembahyang, kita sebenarnya menyucikan dosa. Bahkan pernah satu ketika mengikut riwayat Al-Muziri, Nabi duduk dengan sahabat. Bila waktu sembahyang, Nabi akan kata tahtarikun. Kamu tadi kalau ikutkan dah terbakar, bila kamu datang sembahyang, badan kamu baik balik. Terbakar tu maksudnya macam mana? Kalaulah kita buat satu kesalahan, terus api menyambar pada badan kita. Tak dan satu waktu solat pada satu solat yang lain, saya tubuh kita akan terbakar. Betul Nabi kata tahtarikun. Kamu sebenarnya ikut dah terbakar kamu, Nabi kata begitu. Baik. Jadi itulah kepentingan antaranya. Dan banyak lagi lah benda yang penting-penting. Kita bukan nak bicara pasal rukun solat dan seumpamanya, tapi nak cerita tentang kepentingan dia. Adalah beberapa perkara yang pentinglah untuk kita ketahui. Antaranya bersabit dengan orang yang meninggalkan solat, apa hukum dia. Ada semua ulama kata kafir, ada semua ulama kata tak kafir, ada sebagian ulama kata dihukumkan bunuh, ada sebagian ulama kata tak dihukumkan bunuh. Dan kekhilafan dan perselisihan ini bukan saja wujud pada mazhab yang lain, bahkan dalam mazhab Syafi'i ini pun ada betul-betul. Baik. Ada soalan apa? Saya ke masjid. Boleh sembahyang tak waktu yang haram tu? Waktu yang haram di sisi setengah ulama, makruh di sisi setengah ulama. Ialah 5 waktu tu lah. Mana waktu ni kita tak boleh sembahyang lah ya. 5 waktu. Pertama ialah selepas subuh sampai naik matahari, tak boleh sembahyang. Secara umumnya lah. Kemudian waktu matahari ditegak atas kepala sampailah waktu zuhur. Waktu tadi lah irtifak sampai zawal, 5 atau 10 minit nak masuk waktu zuhur, tak boleh sembahyang. Kemudian waktu selepas asar sampai tenggelam matahari. 3 waktu itulah secara dasarnya. Tapi ulama bila mau mecah-mecahkan dia jadi 5. Sebab antara subuh kepada naik matahari tu dia pecah 2, antara asar kepada maghrib tu dia pecah lagi 2, jadi 5 lah. Tak kisahlah, cara hukum semayang lah. Ada ulama kata 14, ada ulama kata 17, ada ulama kata 13. Semua mazhab Syafi'i. Sebab dia membeza-beza, dia pecah-pecah. Pecah-pecah jadi bilangan tu tak betul kan. Waktu ni tuan-tuan, secara umum tuan-tuan tak boleh semayang. Semayang-semayang yang dipanggil mutlak. Apa nama mutlak? Semayang-semayang yang tidak ada sebab. Ataupun semayang tuan-tuan nak qadha semayang boleh, waktu tu tak ada masalah. Sebab itu semayang fardu yang ditinggalkan. Ataupun tuan-tuan nak ambil wudu pukul 7 pagi, kemudian tuan-tuan nak semayang sunat wudu, boleh. Imam Syafi'i dia ada 2 fatwa. Fatwa dia yang lama, tak boleh semayang dalam waktu-waktu yang haram, tak boleh semayang. Walaupun semayang apa pun tak boleh. Tuan-tuan masuk masjid pukul 7, masuk masjid waktu itu kan, tuan-tuan tak boleh semayang kan masjid. Itu fatwa Imam Syafi'i yang lama.
Fatwa dia yang baru, boleh semayang yang bersebab, semayang yang muqayyad, dan semayang fardu yang ditinggal. Semayang fardu ditinggalkan qada tu lah. Semayang yang bersebab, tahiyatul masjid, sunat wudu, apa lagi? Yang bersebab lah, ada sebab kita buat. Yang tak boleh semayang mutlak. Semayang mutlak, semayang tidak bersebab. Umpama tuan-tuan nak semayang hajat, tak boleh. Tuan-tuan nak semayang taubat, tak boleh. Tuan-tuan nak semayang syukur, tak boleh. Sebab semayang tu boleh buat pada waktu yang lain. Kalau tahiyatul masjid, tuan-tuan masuk masjid, kan, tuan-tuan duduk dah, tak boleh semayang lah. Sunat wudu, lepas wudu je tuan-tuan kena semayang. Sebelum air kering kat muka tu, bila dah kering, tuan-tuan tak ada semayang. Itu maknanya muqayyad ataupun dia sempit waktu. Tapi semayang-semayang yang tadi boleh bila-bila kita boleh semayang. Jadi waktu semayang yang mutlak dia panggil, tak boleh semayang lah. Semayang hajat, semayang syukur, semayang boleh. Ataupun semayang apa-apa lah. Nak semayang, aku semayang kan. Semayang ni tak payah kita hajat pada saya. Bila nak kat takbir, aku semayang kerana Allah Ta'ala. Semayang lah tu. Nampak? Contoh dia begitu. Faham? Sebab tu saya ada seorang sahabat, dia pergi di Afrika. Dia askar pakak besar juga lah, tapi dah pencet haji. Saya tengok nama dia di karya kita di Sumbang. Dia tanya saya, Ustaz, saya pergi ke Afrika, ada satu tempat saya terlupa. Saya pergi, saya masuk masjid, kan? Lepas asar, saya ambil air wuduk apa, saya semayang lah. Lepas saya semayang, ada orang datang tegur saya. Dia tanya saya, what do you pray? Semayang apa? Saya ke masjid. Oh, you cannot pray this time. Kau tak boleh semayang waktu ni. Oh, dia pun bangga lah. Oh, I mazhab Syafi'i. Saya mazhab Syafi'i. Dia pun kata, I pun mazhab Syafi'i. Kawan tu kata, kami pun mazhab Syafi'i. Jadi di tempat itu dia beramal dengan pandangan Imam Syafi'i yang lama. Kita ni ambil Imam Syafi'i yang baru. Nampak? Imam Syafi'i dalam satu isu dia ada 2-3 pandangan lah. Cuma kita ulama Imam Syafi'i yang kemudian kadang dia memilih-milih mana satu pandangan Imam Syafi'i yang bersesuai, yang lebih menepati nas. Sebahagian besar kita ikut pandangan dia yang lama, yang baru. Sebahagiannya adalah pandangan dia yang lama. Bagi orang yang mendalami lah dalam fiqh Syafi'i, itulah keadaan. Nampak? Sebab tu kita ni, mazhab ni dipanggil mazhab ni mazhab istilah. Kita bukan mazhab orang. Kita mazhab istilah. Mana mazhab istilah? Mazhab ramai orang. Kita guna je nama Imam Syafi'i itu selaku orang yang memulakan kaedah dia lah. Tapi kita bukan mazhab orang. Contoh kalau mazhab Syafi'i, contoh orang bukan Islam penyembah berhala tak ada masuk masjid. Mesti orang bukan Islam boleh masuk masjid. Saya tuan-tuan. Kan? Berapa ramai dia masuk masjid Putrajaya. Imam Syafi'i cakap jelas. Dia sebut dalam Qurtubi dalam tafsir dia. Tak boleh masuk orang penyembah berhala dalam masjid. Baik Masjidil Haram, baik mana-mana masjid. Tapi kita boleh masuk. Kita mana Syafi'i kita? Kan? Ini panggil mazhab istilah. Mazhab Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i selama sepanjang zaman dia ada 4 tahap. Itu disebut mazhab Syafi'i, bukan mazhab Imam Syafi'i seorang. Mazhab Imam Syafi'i, anak-anak murid Imam Syafi'i, anak murid dan anak murid Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i sepanjang zaman. Sampai hari ni pun kalau ada fatwa-fatwa baru, ijtihad-ijtihad baru, ulama Syafi'i, kita boleh ikut, tak ada masalah. Maka ada juga pandangan ulama yang kemudian menyalahi pandangan Imam Syafi'i pun. Itulah saya terangkan kali lah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan tahu pandangan yang paling muktamad. Pandangan Al-Imam Nawawi digabungkan dengan Al-Imam Rafi'i. Dia boleh langgar pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Sebab ulama mazhab lebih mengikut kaedah imam dan mereka tidak mengikut pandangan imam secara khusus. Mereka lihat balik dalil-dalil imam. Contoh dia. Kena faham konsep mazhab ni. Kita jangan salah faham. Boleh. Dan kita mazhab Syafi'i tidak bersendirian dalam banyak hal. Biasa bila mazhab Syafi'i dia sentiasa bersama mazhab-mazhab yang lain. Dia tak seorang. Sebab tu saya tak apa suka kalau orang kata tak boleh belajar mazhab lain, nanti kita campur-campur mazhab. Mazhab lain baru tu dia tak suka. Betul lain.
Dia basuh muka juga. Kadang-kadang amalannya sama, tapi pegangan dia tak sama. Kita ambil wuduk basuh hidung, mazhab Hambali basuh hidung, tapi basuh hidung di sisi mereka wajib, di sisi kita sunat. Tapi depa buat, kita buat. Nampak? Adalah titik persamaan, titik perbezaan, tapi sama je. Ini dia tak ada masalah sangat. Dia masalah waktu duduk. Masalah yang semayang tarawih 7 rakaat, 23 rakaat, 7 minit, tu masalah besar. Masalah kalau duk mengaku Rasul, duk mengaku Mahdi, duk mengaku itu, mengaku ini, semayang tak muka tu dulu belakang bawah, tu masalah besar. Kan? Zikir dengan tidak zikir diriwayatkan daripada Nabi, tu masalah besar. Itu yang kita kena buat ni. Itu banyak khilaf yang syas, benda yang kena bantah. Saya dah sebut dulu kan dalam bab jihad. Radul Muqtani, Imam Qurtubi kata, kena membantah golongan-golongan yang batil. Okey, baik, saya rasa setakat itu dulu. Kita dah buat kita makan. Apa yang baik datang daripada Allah Taala, apa yang tak baik datang sama saya sendiri. Mudah-mudahan kita dapat rekonsiliasi sedikit banyak ilmu tu. Mudah-mudahan. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tafsir kafarah dan surah Al-Asr. Dan saya nak ucap tahniah lah pada Nazri baru kita. Alhamdulillah, alhamdulillah.